Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Okay, pada kali ini saya nak tunjukkan, saya nak share satu site yang kita boleh gunakan dalam PDPR. Okay, kita boleh jadikan game. Kita nak uji pemahaman pelajar dalam bentuk game. So, dapat menjadikan lebih menarik lah untuk menarik minat pelajar. Maksud site yang saya masukkan itu adalah Blogger. So macam mana nak cari? Cikgu tak perlu install apa-apa. Kita just type dekat Google Blogger. B-L-O-O-K-E-T. Cikgu ambil yang Blogger. Okay, inilah dia punya paparan. Okay, di sini ada join game, login ataupun sign up. Okey, kalau kita nak masuk game tu, kita nak join, just perlu join, tak perlu nak sign up apa-apa. Tapi kalau kita sebagai cikgu, kita sebagai host, kita nak share soalan-soalan, kita perlu sign up lah. Okey, kita perlu sign up untuk first time ni. So saya sign up with Google, senang. Okay, I am at least 13 years old. So, kalau nak sign up, kena klik yang inilah. Okay, dan boleh sign up. Okay, who are you? Teacher. Welcome. Boleh tarik next. Ataupun boleh buat semula lah. Okay, you will need a question set to host. Okay, kita boleh buat. Kita boleh bina set soalan, create a set. Ataupun kita boleh cari cikgu-cikgu ataupun sesiapa yang dah create, yang dah share contoh-contoh soalan dalam ni lah. Okey, kita tengok discover set. Kita boleh type contohnya reka bentuk dan teknologi. Okay, so di sini ada contoh-contoh lah soalan yang berkaitan yang cikgu nak. Okey. So, kalau cikgu dah setuju dengan soalan ni, cikgu boleh pilih host ataupun solo. Solo ni maknanya kita nak bagi soalan ini sebagai homework pada pelajar. So, pelajar boleh jawab lah dalam masa beberapa hari yang cikgu tetapkan. Kalau host ni, maknanya cikgu nak bagi soalan ni dalam kelas Google Meet cikgu ke, Zoom ke, on the spot dalam kelas Zoom. Okey, so saya kembali semula. Kita create soalan. Kita nak bina soalan sendiri. Okey, title, tajuk apa cikgu nak buat hari tu? Reka bentuk elektrik. Contohnya. Description terpulang lah. Nak masuk ke tak? Nak letak image. Cover image. Boleh cikgu upload lah kalau nak letak cover soalan tu. Okey, privacy setting public ataupun nak private. Kalau public, kita boleh share lah orang semua orang yang guna Blogger ni dia boleh carilah. Kalau dia discover, dia boleh gunakan soalan itu. Kalau private maknanya orang lain tak boleh tengok lah, kita saja yang boleh. Okey, creation method manual ataupun kita boleh import daripada Quizlet. Okay, kalau kita import daripada Quizlet. Okay, kalau nak import, tekan import, lepas tu create. Dekat Quizlet ni pun dia ada dia punya tutorial, tapi hari ni saya nak tunjuk kita buat sendirilah. Okay, manual, and then create your set. Okay, dia akan keluar paparan macam ini, tajuk reka bentuk elektrik. Okay, add a question. So, soalan yang pertama, nak buat apa? Contoh saya nak letak gambar dalam soalan itu. Upload a file. Hari ini saya tajuk reka bentuk elektrik pengiraan. Saya letak gambar. Contoh soalan. Kirakan nilai arus. Okey. Kemudian ada 4 pilihan jawapan di sini. Okey, contoh
Di sini nilai arus, jawapan yang pertama cikgu letak terpulang lah, nak letak apa. 2, contoh 2 arus ampere. Jawapan yang kedua, contoh jawapan yang kedua, okey, letaklah apa-apa jawapan cikgu. Dan jangan lupa letakkan, tandakan jawapan yang betul. Kalau cikgu nak pilihan jawapan dia tu paling kurang ada 2 jawapan. Okey, paling banyak ada 4 soalan objektif, dan tandakan jawapan yang betul. Katakan ini jawapan yang betul. Masa, time limits di sini dia letak 20, cikgu boleh adjust lah mengikut kesesuaian. Okey, so dah siap satu soalan, save. Tak boleh save. Kenapa? Sebab di sini ada 2 jawapan yang sama. So tak boleh kita tukar yang ini. Jawapan lain. No duplicate answer. Okay, dah siap soalan yang pertama. Nak tambah lagi soalan. 2 jenis arus. Okay, ini pilihan jawapan dia ada 2, masa 20 saat. Okey. Mana yang betul? Mana yang betul? Tandakan jawapan yang betul. Save. Okey, kita cuba bina satu soalan lagi. Okay, so kita dah ada 3 soalan. Kita save soalan ini. Okay, sekarang bagaimana kita nak mainkan soalan ini? Kita nak bagi soalan ini pada pelajar lah. Okay, di sini ada pilihan solo ataupun host. So, kita nak bagi soalan ini dalam Google Meet kita. So, kita pilih host. Okey, apa yang menarik Bluecat ini, dia ada banyak jenis game. Okey, game mode yang kita boleh pilih lah. Okey, kalau kita tengok di sini yang crypto hack kalau tengok di sini host game, maknanya dia boleh dijalankan secara host, maknanya secara Google Meet tu sahaja. Okey, kalau Gold Quest ni sama. Tower Defense, di sini kalau Tower Defense dia ada HW ataupun host. HW ni mungkin homework lah. Cikgu boleh bagikan game ini, mungkin boleh send dalam grup WhatsApp pelajar, jadikan homework, pelajar boleh jawab ikut masa yang sesuai lah. Cikgu boleh bagi masa. Okey, dekat sini juga ada dinyatakan berapa player suggested. Di sini 2 ataupun lebih, yang tadi pun 3 ataupun lebih. Sebenarnya 2 pun lebih, 2 player pun sudah boleh. Okey, kalau Tower Defense tadi homework, try pilih homework. Okey, cikgu boleh set lah due date dia bila, masa yang diperlukan berapa, title, setting. Okey, cikgu boleh tukar mengikut kesesuaian lah. Tapi hari ni saya nak tunjuk kita nak buat secara host. Okey, saya paling suka yang jenis racing. Ada banyak lah, cikgu boleh try, cikgu boleh tengok. Okay, kita pilih yang racing. Host game. Host game allow late join. Okay, kita bagilah. Walaupun yang masuk lewat kita bagi. Number of question. Di sini 30. Kalau kita letak 30, mungkin soalan itu dia akan berulang lagi lah, sampai 30 soalan. So, kita set ini sebagai contoh. Ada 3 soalan, kita letak 3 lah. Kalau kita letak banyak, dia akan berulang lah, sebab soalan hanya ada 3. Okay. Use random name, boleh tick ataupun nak antik pun tak apa. Host now.
Okey, tekan host now, dia akan keluar paparan yang macam ni. Okey, so paparan ini cikgu boleh share screen lah supaya pelajar boleh nampak progres masing-masing. Okey, so macam mana kita nak bagi link ini pada pelajar? Kita boleh minta pelajar terus type okey, bluecurt.com play, ataupun kita boleh copy link ini, kita paste dalam chat Google Meet tu, pelajar boleh masuk lah. Okey, kita cuba tengok. Saya try masuk di sini. Okay, ini contoh paparan pada skrin pelajar. Okey, seorang pelajar dah masuk. Okey, kita try seorang lagi. Okey, so dah ada 2 player di sini. Cikgu boleh tunggulah untuk berapa player-player yang lain nak masuk. Okey, untuk contoh saya ni. Okey, so bila dah ready, kita tekan start. Kita boleh nampak player di sini. Kalau ada ramai di sini, maknanya ada banyak lah. Okey, ada ramai player di sini. Okey, set. Okey, soalan yang pertama. Okey, nampak di sini? Apa beza Bluecurt dengan Kahoot apa semua? Dalam Bluecurt ini, pelajar boleh nampak soalan tu pada skrin. Pada skrin pelajar. So, di paparan yang cikgu tunjuk boleh hanya nampak progres pelajar. Soalan ada pada dia punya skrin itu sendiri. Lebih senang pada pelajar lah. Okey. Tadi, boy dah jawab satu soalan dengan betul. So, dia maju ke depan lah. Yang girl ni dia belum jawab lagi. Okey, girl pun dah jawab. Okey, yang betul. So sekarang sudah sama. Okey, soalan yang kedua. Okey, kalau cikgu tengok sekarang ada seorang lagi player baru masuk sebab tadi dia masuk lewat. Okey, ini contoh paparan pada skrin pelajar tu lah. Okey, soalan dah ada pilihan jawapan. Contoh pelajar jawab harusnya mengalir salah, harus terus. Okey, pelajar jawab betul. Plus click anywhere to go next. Kita klik, bila dia klik, dia akan pergi kepada soalan yang seterusnya lah. Okay, pada skrin dia tu, dia terus nampak soalan dan juga pilihan jawapan. Okey, kembali pada dashboard cikgu tadi. Sekarang semua, setiap orang player tadi dah dapat menjawab satu soalan dengan betul. Okey. Okey. Pelajar yang seorang tadi dah dapat menjawab ketiga-tiga soalan yang betul. So, bila seorang saja pelajar dah berjaya sampai ke garisan penamat, akan tamatlah game itu. Racingnya, bila seorang dah sampai ke garisan penamat, maka tamatlah pertandingan itu dan akan keluar kedudukan lah. Okey, so bila dah tamat, dia akan keluar paparan yang macam ini. Would you like to play again right now with the same player and setting? Kalau nak, yes. Kalau tak nak, okey, so ini standing. Okey, itu saja perkongsian saya pada kali ini. Jangan lupa untuk tekan like, subscribe dan share perkongsian ini. Sekian, terima kasih.